Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan pandu uji sebuah kereta segmen D yang paling laris sekali di Malaysia pada tahun 2021 dan juga dia adalah menggunakan enjin yang paling power sekali dalam family dia. Tuan-tuan dan puan, kita akan pandu uji sebuah model segmen D Toyota Camry versi facelift 2022. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan loceng. Tunggu apa lagi? Jomlah! Ini masih lagi Camry generasi ke-8. Seperti mana yang saya katakan sebelum ini adalah Camry versi facelift 2022. Dan apabila kalau kita bercakap dari segi facelift, biasanya cuma melibatkan perubahan yang sangat sedikit, especially dari segi kosmetik. Tetapi untuk Camry ini, dia ada perubahan dari segi kosmetik, tetapi dia ada juga dua perubahan major yang dilakukan dekat versi facelift ini, yang mana yang saya akan ceritakan sekejap lagi. Jadi kita bermula dari segi luaran terlebih dahulu. Dari segi luaran sebenarnya dia nampak sama macam sebelum ini. Jadi apa yang baru dia? Okey, dia ada beberapa yang baru. Yang pertama, grill sekarang ni dia ada cover bahagian tepi ni, kiri dan juga kanan. Yang lama tak ada. Yang kedua, bahagian rim. Rim masih lagi sama, 18 inci. Tetapi ini adalah rim yang baru dengan 2 tona. Yang ketiga, pada bahagian belakang anda akan nampak lampu bahagian belakang tu dia ada elemen gelap. Dia ada benda gelap dekat dalam lampu belakang. Itu sahaja perubahan yang ada pada luaran Camry. Yang lain-lain masih lagi kekal sama. Contohnya untuk lampu hadapan dan juga belakang masih lagi LED. Untuk door handle, chrome masih lagi sama. Welcome light masih lagi sama. That's all untuk luaran. Sekarang ni kita masuk ke dalam. Dalam lagi banyak. Jom. Untuk dalam, dia masih lagi kekal sama tetapi perubahannya lagi banyak berbanding daripada luaran. So, apa yang berubah? Yang pertama, sekarang ni dia dah ada floating screen. Dulu bahagian bawah, sekarang ni floating screen dengan 9 inci punya sistem infotainment, screen sensor dengan JBL speaker. Tetapi, nampak besar lah. Besar ke apa? Besar screen tak apa. Ini cover besar sangat. Aku kurang berkenan sikit lah. Dan of course, sekarang ni dah ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Itu paling penting. Yang kedua, bukan lagi Tiger Wood, tapi sekarang ni dia adalah silver pattern dekat bahagian hadapan yang ini. Yang ketiga adalah bahagian aircon. Dulu dual zone, sekarang ni 3 zone. 3 zone ni apa? Kiranya 2 depan, 1 di bahagian belakang. Yang ini saya akan cerita dekat belakang nanti. Contohnya apa lagi? Yang ini sekarang ni dah ada mode. Dia ada Eco, Normal, Sport mode. Yang ini pun saya akan cerita masa driving experience. Untuk bahagian steering sama, cuma dia ada pertambahan beberapa button ciri keselamatan yang akan saya ceritakan nanti juga. Untuk meter masih lagi sama, tidak ada perubahan. Cuma dia ada grafik yang baru sikit lah. Contohnya apa lagi? Ni sekarang ni dah ada PVM, Panoramic View Monitor. Kiranya sekarang ni dah ada kamera 360 berbanding dengan dulu yang ada cuma pada bahagian belakang sahaja. I think this is overall apa yang berubah pada bahagian hadapan. Tetapi ada satu je yang aku tak berkenan dekat Camry versi CBU daripada Thailand ni apa? Ni, dekat bahagian atas ni. Nampak cheap lah. It look cheap. Your car is premium tapi part yang ni nampak cheap. Sorry ya Toyota. Untuk belakang ada satu benda yang aku suka. Apa benda? Ni dia. Center console, armrest. Bukan tu je bang. Tapi ada satu benda baru dekat bahagian depan ni. Di mana yang inilah yang kita boleh kontrol benda-benda yang apa kita nak. Ialah maklum kan bos kan, takkan nak pergi depan adjust kan. Yang pertama apa boleh adjust? Sekarang ni seat dah boleh naik dan juga turun. Kita tengok kita turunkan seat dia. Nampak ni. Kiri kanan bang, boleh adjust. Yang kedua, 3 zone yang katakan. 3 zone, orang belakang pun dia boleh adjust aircon temperature. Maknanya dekat bahagian belakang dia ada aircon yang tersendiri yang dia boleh adjust
tersendiri juga. Of course dekat sini dia boleh adjust macam-macam, radio, volume, segala-galanya dia boleh adjust kat sini. Kiranya konsep ini sama seperti mana yang digunakan dekat kereta Lexus. Tahulah nampak mewah bang. Okay? So that's all untuk perubahan dekat dalam. Sekarang ni kita pergi pula part driving experience. Okey, so selain daripada perubahan kosmetik, antara perubahan major yang dilakukan pada Camry ni adalah enjin dia. Di mana enjin ini adalah menggunakan enjin yang baru. Toyota ni, dia ni suka tau dengar rintihan, pandangan orang. Dia suka collect feedback daripada audien ataupun daripada owner-owner sebelum ini. Di mana owner-owner sebelum ini dikatakan, mana enjin baru? Kita nak enjin baru. Kita perlukan kuasa yang lebih. Mana dia kotak gear yang baru? Kita nak kotak gear yang baru. Sekarang ni, Toyota Camry versi 2022, dia menggunakan enjin yang baru, tetapi enjin sesaran masih lagi sama, iaitu 2.5 liter. Yang juga merupakan enjin yang paling berkuasa sekali yang pernah disumbatkan dekat Toyota Camry, di mana digunakan enjin 2.5 liter dengan teknologi TNGA dengan menawarkan 209 PS dan juga 253 Newton meter torque. Sekaligus dia adalah lebih berkuasa berbanding enjin sebelum ini, di mana dia adalah 25 PS lebih tinggi dan 18 Newton meter torque lebih tinggi berbanding enjin sebelum ini. Dia bagi juga improvement dekat kotak gear. Dia tukar kotak gear yang baru daripada 6 speed kepada 8 speed. 6 speed to the 8 speed, iaitu dia gunakan direct shift 8 kelajuan. Seterusnya, enjin baru, kotak gear baru. Lepas tu dia letak pula, dia sumbat pula 3 mood pemanduan. Sebelum ni tak ada Yang ini dia letak, dia ada eco mode, dia ada normal mode, dia ada sport mode. Kiranya kau boleh bawa santai, kau boleh bawa speed, kau boleh bawa juga lebih agresif jika kau memerlukan. Tak cukup lagi, dia bagi lagi full consumption. Enjin yang lebih berkuasa tetapi full consumption yang lagi rendah. Di mana untuk yang ni full consumption dia adalah 6.8 liter per 100 km. Dia adalah 8% lebih baik full consumption berbanding sebelum ini. So selain daripada tu, selain pada power, antara benda lain yang diletakkan adalah dari segi safety. Untuk safety, sebelum ni memang dia dah ada 360 punya Toyota Ascend lah kan. Tetapi yang itu lebih kepada basic lah, ataupun ada yang tak ada. Tetapi untuk dekat Camry 2022 ni, dia datangkan dengan full package. Ada sistem di mana yang ini adalah combination antara radar dan juga kamera. Dia improve yang agak banyak. Contohnya dari segi RCTA. RCTA sebelum ni ada, tetapi dia didatangkan dengan RCTA yang boleh brake sekali. Kalau kita reverse, ada kenderaan, dia akan tolong kita brake sekali kalau if needed. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada low speed monitor. Sebelum ni tak ada. Lepas tu dia boleh detect dari segi pejalan kaki. Dia boleh detect dari segi bicycle. Sebelum ni tak boleh. So dari segi overall pemanduan dengan enjin yang baru, aku dapat rasa lah satu feel yang berkuasa. Mula-mula aku tekankan, mula-mula aku buat, laju kereta ni, tengok-tengok, rupanya sport mode. Okey, sport mode tak apalah, tukar kepada normal mode, tukar bawa, okey lah, not bad lah. So kiranya walaupun dari segi respon dia ada a bit delay Kalau contohnya, kalau saya tengah normal speed tiba-tiba saya tekan acceleration, dia ambil lebih kurang 1 second. Contoh 1, 2, 3. Nampak tu? Dia ada delay sikit. Tapi for me, okay. Sebab kereta segmen D kan, bukannya kau always kau nak speed yang tinggi kan. Kereta eksekutif, relax-relax, santai-santai. Dan jika kau perlukan speed, memang dia adalah benda tu. Dan for me, engine tak ada masalah. Saya rasa okay. Dan yang aku paling excited sekali adalah dari segi TNGA. Aku tak tahu kenapa lah. Dan semenjak daripada Toyota memperkenalkan teknologi TNGA ni, kita tak dapat nafikan bahawa handling dia sedap. Ya, handling dia sedap, super babe. Cornering kalau kau ambil, sharp. Tak membuang benda tu. Dan di mana kalau kau boleh lihat kembali video-video saya sebelum ini, tak kisah Yaris ke whatever lah, Corolla Altis ke, Corolla Cross ke, sedap gila babe.
Sedap gila. Tak percaya kau cuba tanyalah kepada diorang yang dah beli, ataupun tanya pada owner dulu yang bawa Toyota, and then belilah Toyota sekarang yang ada TNGA. Superb. Itu adalah antara sukses Toyota yang ada sekarang. Yang itu yang saya nampak lah kan. Dan of course banyak lagi aku nak ceritakan. Walaupun benda facelift tak banyak cerita kan, tapi banyak yang aku nak highlight kan. Contoh satu lagi aku tertinggal. Contohnya macam kita gunakan safety 3660 Toyota Sen ni kan. Dia punya adaptive cruise control smooth weh. Dia bukannya macam yang biasa tau, di mana dia pergi kiri, kanan, zigzag tau. Tapi yang ni dia maintain. Walaupun speed 140, dia boleh ambil corner, kita lepas tangan, dia boleh korekkan lagi, nampak? Dia korekkan. Dan dia korek pun slow and steady. Dia bukannya zigzag je ni. Dia cuba balancekan diri dia berada kat tengah dengan ruang yang ada dekat kiri kanan. Tapi itulah. Banyak lagi aku nak cerita ni. Aku harap this is very short drive. Kalau dapat lagi panjang, aku akan cerita dengan lebih banyak lagi. So kalau kau tengok pun aku cerita dengan super excited. Sebab aku hargai apa yang dilakukan oleh Toyota. Okey lah. I think sampai sini saja video kita kali ini. Macam biasalah. Apa? Harga? Kalau harga, kau boleh tengok dekat bahagian bawah. Inilah harga Toyota Camry. Sebab masa kita on drive ni, harga tak keluar lagi. Kalau dah tu, ada kat bahagian bawah. Nanti kita bagi tahu kat bawah, mahal ke murah. Okay? So, see you guys on my next video. Bagi korang yang tak percaya apa yang aku cerita ni, kau pergi bawa dulu, kau akan faham. Camry kereta on tour? Tak. Dulu yes, sekarang ni tak. Itu yang boleh katakan. Okay? So kita jumpa lagi pada akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.